Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali saya mengucapkan selamat menyambut Aidil Adha pada tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan kedatangan Hari Raya Aidil Adha pada kali ini akan mengundang barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah yang berhasrat untuk melaksanakan ibadah korban, mudah-mudahan ibadah kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita mengambil sedikit daripada masa kita insya-Allah untuk kita mengulang kaji berkenaan dengan sambutan hari raya mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Raya dalam Islam merupakan hari yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam pengertian syariat yang menentukan hari raya untuk kita umat Islam, dan begitu juga menyambut hari raya ini merupakan satu ibadah. Ibadah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang menyambutnya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga kita cuba untuk menyambut hari raya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adab dan sebagainya. Dalam hadis sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, Nabi SAW diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, tak kala Nabi SAW tiba di Madinah selepas hijrah baginda, Nabi SAW tiba di Madinah. Baginda mendapati penduduk Madinah mempunyai 2 hari kebesaran, di mana mereka menyambutnya dengan mengadakan permainan-permainan. Lalu baginda Nabi SAW bertanya mereka, hari apakah yang kamu sambut ini? Mereka menjawab, 2 hari yang biasa kami menyambutnya pada zaman jahiliyah dulu, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, yaumul adha wa yaumul fitr. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kamu 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari yang kamu sambut itu, iaitu hari raya korban dan hari raya fitrah. Jadi tuan-tuan sekalian, jelas daripada hadis ini kita dapat memahami bahawasanya sambutan hari raya iaitu Aidil Adha dan juga Aidil Fitri bagi kita umat Islam merupakan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa dinamakan dengan Al-Aid? Hari raya dalam Islam dinamakan Al-Aid, hari raya Yaumul Aid, sama ada Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Kata alim ulama kita, perkataan Al-Aidu adalah pecahan daripada kalimah Al-Audu. Al-Audu yang bermakna kembali.
Dinamakan hari raya dengan Al-Aid kerana ia kembali, iaitu ia berulang pada setiap tahun, atau kegembiraan akan datang kembali dengan munculnya hari raya pada setiap tahun. Jadi menggambarkan kepada pengulangan Yaumul Aid, hari kegembiraan yang berulang pada setiap tahun. Jadi sebab itu dinamakan sebagai dinamakan dengan Yaumul Al-Aid. Soalan yang pertama, sebelum kita menceritakan hari raya, apakah di sana ada amalan-amalan ataupun kelebihan yang tertentu malam hari raya? Malam hari raya macam malam inilah, yang pada malam ini dikatakan sebagai Lailatul Aid, malam hari raya. Kata para alim ulama kita, disunatkan menghidupkan malam dua hari raya, sama ada hari raya fitrah ataupun hari raya korban, dengan beribadah, sama ada mengerjakan salat-salat sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Hal ini kerana terdapat hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal aidaini muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibn Majah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang bangun menghidupkan malam dua hari raya kerana mengharapkan pahala daripada Allah, nescaya tidak akan mati hatinya pada hari matinya hati-hati yang lain. Itu kelebihan orang yang menghidupkan malam-malam hari raya, yaumil, dengan ibadat. Dia bangun berqiyamul lail, baca Quran, beristighfar, berselawat dan sebagainya, dengan muhtasiban lillahi ta'ala. Dia melakukannya kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Pada ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk mematikan hati-hati yang lain atau menyesatkan hati-hati manusia yang lain, dia akan terselamat, ataupun hatinya akan terselamat daripada kesesatan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan mati hati lah hadis ini, iaitulah terbelenggu hati dengan dunia. Ketika manusia-manusia yang lain terbelenggu hatinya dengan dunia, maka orang-orang yang menghidupkan malam hari raya akan diselamatkan oleh Allah dengan musibah tersebut. Dan ada ulama yang berpendapat maksudnya adalah menjadi kafir, atau ada juga yang bererti ketakutan hari kiamat. Yang mana ketika Allah Ta'ala mungkin mentakdirkan ada hati-hati mukmin yang berubah menjadi kafir, maka orang yang menghidupkan malam hari raya akan selamat daripada ujian tersebut. Dan ada juga yang bererti tidak akan mati hatinya pada hari mati sekalian hati-hati yang lain, iaitu ketakutan pada hari kiamat. Ketakutan pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti, ketika hati-hati yang lain dibelenggu oleh ketakutan, maka hati dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada belenggu tersebut. Namun demikian, tuan-tuan sekalian, hadis ini, hadis yang menceritakan kelebihan bangun beribadah pada malam dua hari raya ini, disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini adalah dhaif. Hadis inilah dia hadis dhaif. Namun kata Imam Nawawi, hadis dhaif diberi kelonggaran untuk dipakai dalam fadilat amalan, yang mana boleh diamalkan insya-Allah walaupun dhaif, kerana hadis dhaif bukanlah hadis palsu. Beza hadis dhaif dengan hadis palsu. Dan di sana
terdapat asar ataupun terdapat kata-kata daripada Imam Syafi'i rahimahullah yang menyebutkan dalam kitabnya kata dia, balaghana anna ad-da'wata mustajabatun, telah sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i, bahwasanya doa dimustajabkan pada 5 malam. Ada 5 malam yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malam Jumaat, malam Hari Raya Korban, sebagaimana malam ini malam Hari Raya Korban, malam Hari Raya Fitrah, malam pertama bulan Rejab, dan juga malam nisfu Sya'ban. Itu sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ada 5 malam yang mustajab doa, salah satu daripadanya adalah malam hari raya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, setelah kita menceritakan sebuah sedikit berkenaan dengan kelebihan menghidupkan malam hari raya, maka sekarang ni kita tengok berkenaan dengan apa yang disunatkan untuk kita lakukan bagi menyambut hari raya pada besok hari, insya-Allah. Yang pertama sekali, pada hari raya kita digalakkan untuk bersungguh-sungguh membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaungkan takbir, tahlil, tahmid dan juga tasbih. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, zayyinul idaini bitahlili wat takbiri wat tahmidi wat taqdisi. Kamu hiasilah 2 hari raya kamu dengan bertahlil. Tahlil yakni mengucapkan la ilaha illallah, wat takbir dan juga bertakbir. Takbir yang kita mengucapkan Allahu akbar, wat tahmid dan juga bertahmid, iaitu mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah, wat taqdis dan juga menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu para alim ulama dalam menyebutkan ataupun menceritakan kepada kita tentang takbir ini, mereka menyebutkan takbir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya ini ada 2 jenis. Yang pertama takbir mursal ataupun takbir mutlak, dan yang keduanya adalah takbir muqayyad. Takbir mursal ini apa makna dia? Takbir mursal iaitu takbir yang disyariatkan pada hari raya tanpa terikat dengan suatu situasi, di mana ia dilaungkan, sunat dilaungkan dengan suara yang kuat di jalan-jalan raya, di masjid-masjid, di pasar-pasar, di rumah dan sebagainya, pada waktu siang ataupun waktu malam. Itu takbir mursal ataupun mutlak. Yang kedua takbir muqayyad, iaitu takbir yang dilaungkan selepas menunaikan solat, selepas menunaikan solat. Tidak dilaungkan di jalan raya, tidak dilaungkan di di masjid, di pasar-pasar dan sebagainya. Itu dah ada 2 jenis, takbir yang disyariatkan dalam Islam, khusus untuk pada hari raya. Itu yang pertama. Pada hari raya kita disunatkan untuk melaungkan takbir dan juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, disunatkan mandi hari raya, mandi sunat hari raya. Sekalipun seseorang itu tidak berhasrat untuk menghadiri salat hari raya, kerana hari raya ialah yaumuz zinah, kata ulama, iaitu hari perhiasan. Jadi kita mandi itu kerana dipanggil kerana hari itu sendiri, berbeza dengan hari Jumaat. Mandi sunat Jumaat hanya disunatkan untuk orang yang nak hadir solat Jumaat saja. Kerana mandi sunat Jumaat itu ialah mandi untuk Jumaat itu sendiri, menghadiri ibadat itu sendiri. Tapi
mandi hari raya adalah mandi bersempena dengan hari itu sendiri. Jadi kerana itu kata alim ulama kita, walaupun seseorang itu tidak berniat untuk ataupun tidak ada kesempatan ataupun sakit, tidak boleh keluar daripada rumah untuk menghadiri solat hari raya, dia tetap disunatkan untuk melakukan mandi yang dinamakan dengan mandi hari raya. Dari segi dalil, sunat mandi hari raya ini adalah berdasarkan amalan sahabat Nabi, iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang sebagaimana yang direkodkan antaranya oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya daripada Nafi' seorang tabi'in, iaitu murid pada Ibnu Umar. Dia menceritakan anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yawm al-fitri qabla an yaghduwa. Sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dan beliau mandi pada hari raya fitrah sebelum keluar untuk menunaikan solat pada hari raya. Jadi selain daripada itu, dikiaskan juga kata ulama sunat mandi hari raya itu dengan mandi hari Jumaat, mandi hari Jumaat. Jadi selain daripada mandi, disunatkan juga menggunting atau mencukur rambut, memotong kuku dan menghilangkan bau-bau pada badan dan pakaian kerana hari tersebut adalah hari raya. Maka disunatkan perkara-perkara tersebut dengan dikiaskan pada hari Jumaat. Jadi sebagaimana yang disunatkan oleh Nabi SAW pada hari Jumaat, maka begitu juga kata ulama turut disunatkan pada hari raya. Menurut Imam Ibn Rushd, sunat mandi hari raya adalah ijma' para ulama. Sunat, kata Imam Ibn Rushd, sunat mandi pada hari raya ini merupakan ijma' para ulama. Bila masanya untuk mandi, masuknya waktu disunatkan mandi adalah apabila telah berada separuh malam, telah tiba separuh malam. Jadi tibalah masa kita disunatkan untuk mandi. Namun demikian, kata Imam Al-Muzani, iaitu murid utama Imam Syafi'i rahimahullah, kata dia, aku menyukai agar mandi hari raya itu dilakukan selepas terbit fajar. Selepas terbit fajar, iaitu masuknya waktu subuh. Ini sebagaimana yang dicatat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi walaupun dari segi sahnya mandi itu, iaitu dengan tibanya tengah malam, masuknya tengah malam, tapi yang terbaiknya adalah kita melakukan mandi hari raya setelah terbit fajar ataupun sebaik masuknya waktu subuh. Itu yang kedua. Pada hari raya disunatkan untuk kita mandi. Yang ketiga, disunatkan kita berwangi-wangian dan memakai pakaian baru. Ini berdalilkan hadis daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu baginda Nabi SAW, yang menceritakan, apa dia cerita pada kita? Kata dia, amarana Rasulullah SAW fil aidaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid wa an nudahhiya bi asmani ma najid. Kata dia, Rasulullah SAW memerintahkan kami pada 2 hari raya supaya memakai pakaian yang paling elok yang kami perolehi, berwangi dengan wangian yang paling harum yang kami perolehi, dan kami menyembelih korban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki, khususnya pada hari raya korban. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sebagaimana dicatat oleh Imam Al-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Itu yang ketiga. Okay. Namun demikian, berwangian ini kita kena sebagaimana kita sedia maklum, hanya disunatkan pada
orang lelaki sahaja. Orang perempuan tidaklah bahkan tidak diharuskan untuk berwangian dengan wangian yang dapat dicium oleh kaum lelaki, kerana itu merupakan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang keempat, yang disunatkan pada hari raya, iaitu beramai-ramai keluar menghadiri tempat solat hari raya. Bahkan orang perempuan pun turut digalakkan oleh Nabi SAW untuk keluar menghadiri majlis solat hari raya. Ini sebagaimana diceritakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, yang menceritakan, kunna nu'maru an nakhruja yawmal Eid hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal huyyada wa yakunna khalfan nasi wa yukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim wa yarjuna barakata dhalikal yawmi wa tuhratahu. Kata Ummu Atiyah, seorang sahabiah, sahabat wanita pada zaman Nabi SAW, dia menceritakan, kami, yakni para wanita pada zaman Nabi SAW, diperintahkan supaya keluar pada hari raya ke tempat salat. Sehingga kami mengeluarkan anak gadis kami dari tabir atau tirainya, yakni mengeluarkan mereka daripada bilik-bilik mereka. Dan sehingga kan perempuan-perempuan yang kedatangan haid juga turut sama keluar, di mana mereka duduk di belakang orang ramai, yakni tidak sembahyang bersama orang ramai, duduk di belakang orang ramai yang menunaikan salat, bertakbir bersama dengan takbir mereka dan berdoa bersama dengan doa-doa mereka, serta mengharapkan keberkatan hari tersebut dan juga kesucian hari-hari tersebut. Jadi jelas daripada hadis ini direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi digalakkan untuk semua sekali orang beriman, orang Islam, untuk keluar menghadiri majlis, menghadiri tempat didirikan solat hari raya. Cuma kata Nabi SAW, kata Ummu Atiyah, orang perempuan, termasuk orang perempuan yang sedang haid pun disunatkan untuk keluar, tapi mereka adalah berada belakang daripada orang yang melakukan salat. Kemudian walaupun diharuskan atau digalakkan untuk keluar, tapi hendaklah tanpa tabarus, tanpa bersolek bagi orang perempuan. Ini sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Janganlah kamu menegah, Nabi pesan kepada kaum lelaki, janganlah kamu menegah hamba-hamba Allah yang perempuan, yakni muslimat, daripada mendatangi rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid, namun hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak berwangian. Kata Nabi, hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak berwangian. Jadi sebab itu, jika dikhawatiri boleh mendatangkan fitnah, boleh menimbulkan percampuran lelaki perempuan, ataupun boleh mengganggu orang lelaki yang ingin salat dan sebagainya dengan kehadiran wanita-wanita yang mungkin pada satu zaman itu tidak tidak pandai ataupun tidak mau menjaga adab-adab, batasan-batasan syariat dan sebagainya, maka yang terbaik pada ketika itu kaum wanita tidak digalakkan untuk hadir, kerana boleh mendatangkan fitnah pada ketika tersebut. Jadi sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah direkodkan, dia pernah mengeluarkan satu kenyataan. Kata dia, jika sekiranya Nabi SAW masih hidup dan Nabi memerhatikan ataupun Nabi melihat bagaimana perlakuan kaum wanita pada zaman ini, dia rujuk pada zaman dia, pada zaman dia pun dah berlaku kecelaruan di kalangan sebahagian kaum wanita yang kata dia ahdasat, yang telah melakukan perlakuan-perlakuan yang baru yang tidak pernah berlaku ataupun tidak pernah dilakukan oleh wanita-wanita pada zaman Nabi SAW.
kalau Nabi melihat macam mana gaya wanita pada zaman ini, kata Sayyidatina Aisyah, nescaya Nabi tidak akan membenarkan mereka untuk hadir ke masjid sebagaimana wanita-wanita Bani Israel dan tidak diizinkan ke tempat-tempat ibadat. Jadi boleh kita keluar kaum wanita, tapi naklah menjaga batasannya. Kemudian disunatkan keluar awal ke tempat salat, kecuali imam. Disunatkan untuk keluar awal ke tempat salat kecuali imam. Disunatkan hadir ke masjid atau tempat salat awal pagi sebelum subuh, selepas subuh, sebaik selepas subuh, kecuali imam. Di mana imam disunatkan hadir, tidak disunatkan hadir. Imam dia tidak disunatkan hadir pada hari raya, melainkan ketika solat hari raya hendak dilaksanakan. Kecuali pada hari raya korban. Hari raya korban, imam disunatkan hadir lebih awal untuk memimpin solat pada hari raya korban, supaya solat dapat dilakukan lebih awal dan dengan itu dapat memanjangkan waktu untuk melakukan ibadah korban, kerana binatang korban sunat disembelih selepas imam selesai daripada solat hari raya. Jadi ada sedikit perbezaan hukum dari segi imam. Apakah dia perlu keluar lebih awal pada hari raya korban berbanding hari raya puasa, ataupun sebaliknya. Kata alim ulama, oleh kerana pada hari raya korban ada satu ibadat lagi selain daripada mengerjakan salat hari raya, iaitu menyembelih korban. Supaya umat Islam dapat menyembelih korban dengan lebih awal, maka disunatkan imam keluar lebih awal berbanding dengan salat Aidil Fitri, keluar lebih awal dan mengerjakan salat, melaksanakan salat hari raya dan khutbah lebih awal, supaya memberi ruang yang lebih luas kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah korban. Tapi hari raya puasa pula berbeza, iaitu imam disunatkan melewatkan sedikit hadir untuk memimpin salat bagi memberi lebih masa kepada kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah. Kerana zakat fitrah afdal dikeluarkan sebelum solat hari raya. Jadi kalau imam melaksanakan terlalu awal solat hari raya pada hari Aidil Fitri, jadi masa untuk umat Islam mengeluarkan zakat fitrah, kerana waktu afdal ialah pada pagi hari raya sebelum imam mengerjakan solat hari raya, maka masa itu akan menjadi terlalu singkat. Yang keenam, perkara yang disunatkan pada hari raya yang keenam, iaitu menikmati juadah sebelum keluar, khususnya bagi hari raya fitrah. Bagi hari raya fitrah, sunat untuk kita sebelum kita keluar mengerjakan solat hari raya, kita menikmati juadah, kita makan terlebih dahulu, kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan kepada kita oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Buraidah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, dan Nabi SAW, kana Nabi SAW la yakhruju yawmul fitri hatta yat'am wa la yat'amu yawmul adha hatta yusalli. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya fitrah, melainkan baginda makan terlebih dahulu. Adapun pada hari raya korban, baginda tidak makan melainkan setelah selesai daripada salat. Melainkan setelah selesai daripada salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan juga Ibnu Hibban, yang menurut Imam An-Nawawi rahimahullah hadis ini hadis hasan. Jadi kita besok ni kita akan sambut hari raya Aidil Adha. Maka yang menjadi sunnahnya ialah kita hanya makan selepas pulang daripada setelah selesai mengerjakan solat hari raya. Kemudian di antara yang disunatkan bagi siapa yang ada ruang untuk melakukannya, iaitu keluar berjalan kaki dan melalui jalan berbeza ketika pulang.
Ya, kalau kita dalam perjalanan ke masjid atau ke musala itu ada dua jalan, maka ketika pergi kita melalui satu jalan, dan ketika pulang kita pulang melalui jalan yang lain. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiyan. Rasulullah keluar pada hari raya Aid untuk menunaikan solat hari raya dalam keadaan berjalan kaki, dan pulang juga dalam keadaan berjalan kaki. Ini sebagaimana hadis dalam Sunan Ibnu Majah, kata Imam As-Suyuti, hadis ini adalah hadis hasan. Itu bagi dalil atas kepada sunatnya berjalan kaki dalam untuk menuju ke masjid bagi melaksanakan hari raya atau menuju ke musalla. Adapun sunat kita pergi dan pulang melalui jalan yang berbeza, iaitu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya baginda melalui jalan yang berbeza. Yang melalui jalan yang berbeza, yakni ketika pergi dan juga ketika pulang. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana yang dicatat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Kemudian yang ke-8, di antara perkara yang disunatkan pada hari raya ialah segera mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat hari raya. Ini khusus bagi hari raya Aidil Fitri. Yang ke-9, di antara perkara yang disunatkan pada hari raya ialah menyembelih korban. Menyembelih korban. Ini khusus bagi salat Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Adha. Di mana Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau menceritakan Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami pada hari raya Korban, di mana baginda bersabda, inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, perkara pertama untuk kita mulakan hari kita ini, yakni hari raya Korban ataupun Aidil Adha, ialah dengan kita menunaikan salat hari raya, kemudian kita pulang, dan setelah itu kita menyembelih korban. Sesiapa melakukan sebagaimana yang kami lakukan ini, maka dia mendapat sunnah Nabi, sunnah kami. Hadis sebagaimana dicatat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian yang ke-10, di antara disunatkan juga ialah mengucapkan tahniah, menzahirkan kegembiraan dan bersalam-salaman. Pada hari raya ini kita disunatkan untuk mengucapkan tahniah, menzahirkan kegembiraan dan bersalam-salaman. Ini sebagaimana hadis yang dicatat oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kata dia, kami meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Jubair bin Nufair, sahabat Nabi, yang menceritakan, Jubair bin Nufair, seorang rawi yang menceritakan, adalah para sahabat radhiyallahu anhum apabila saling bertemu pada hari raya, sebahagian daripada mereka akan berkata kepada sebahagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka. Ini ucapan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bila mereka bertemu pada hari raya di antara satu sama lain, maka akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah menerima daripada kami dan juga daripada kamu. Adapun bersalam-salaman, maka berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dua orang Islam yang bertemu lalu mereka berdua saling berjabat tangan, melainkan akan diampunkan kedua mereka sebelum mereka berpisah lagi. Sebelum pisah lagi pun sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menzahirkan kegembiraan, maka di sana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang umum, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kamu di hadapan
dan saudara kamu adalah sedekah bagi kamu. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 perkara yang disunatkan pada hari raya. Kita ulang balik semula secara ringkas untuk tuan-tuan dan puan sekalian yang ingin beramal mengikut sunnah Nabi, insya-Allah. Yang pertama, pada hari raya disunatkan kita membanyakkan takbir, tahlil, tahmid dan sebagainya, memuji, melaungkan lafaz-lafaz zikrullah yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disunatkan mandi sunat hari raya. Yang ketiga, disunatkan kita berwangian dan berpakaian baharu. Cuma berwangian hanya khusus untuk orang lelaki saja, orang perempuan diharamkan berwangian ketika keluar daripada rumah. Yang keempat, disunatkan untuk kita hadir ke tempat dikerjakan solat hari raya. Bagi yang boleh mengerjakan solat hari raya, hadir dan juga mengerjakan solat hari raya. Dan bagi wanita-wanita dalam haid yang tidak dapat mengerjakan solat hari raya, disunatkan juga hadir, iaitu untuk sama-sama bertakbir, berdoa dan juga menumpang barakah majlis tersebut. Yang kelima, disunatkan keluar awal ke tempat solat, kecuali imam, hanya disunatkan keluar apabila dia sampai saja, maka terus dilaksanakan solat hari raya. Yang keenam, menikmati juadah sebelum keluar hari raya. Bagi hari raya fitrah, disunatkan kita makan dulu kemudian baru keluar. Adapun hari raya korban, tidak disunatkan kita makan melainkan setelah pulang daripada solat. Yang ketujuh, disunatkan keluar berjalan kaki dan melalui jalan yang berbeza. Jalan pergi berbeza dengan jalan pulang. Yang ke-8, disunatkan segera mengeluarkan zakat. Ini khusus bagi hari raya fitrah. Dan yang ke-9, disunatkan menyembelih korban. Disunatkan berkorban bagi yang mampu pada hari raya Al-Adha atau hari raya korban. Dan yang ke-10, disunatkan mengucapkan tahniah, iaitu kita mengucapkan kepada saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan disunatkan bersalaman dan juga menzahirkan kegembiraan kepada sesama kita, insya-Allah. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, perkongsian kita pada malam ini berkait dengan perkara-perkara yang disunatkan pada hari raya yang berdasarkan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk tuan-tuan dan puan sekalian, saya ucapkan selamat hari raya Al-Adha ataupun selamat Aidil Adha, dan sama-sama kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah, dalam usaha kita menjadi seorang muslim yang baik dan menjadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengamalkan ajaran yakni syariat dan juga sunnah yang baginda ajarkan kepada kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.